Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai kita kepada hari ini. Setelah semalam kita berkongsi tentang apakah keutamaan istighfar dan perintah untuk melakukannya yang terkandung banyak di dalam Al-Quranul Karim, yang mana Allah Azza wa Jalla sendiri memerintahkan kita agar kita sentiasa memperbanyakkan beristighfar kepada Allah, ya. Hari ini kita kongsi pula di antara hadis-hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyarankan kepada kita untuk memperbanyakkan beristighfar kepada Allah. Yang mana di dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Agar Ar-Muzani radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya hatiku disibukkan dengan berzikir dan aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali." Hadis riwayat Imam Muslim. Juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di dalam kedua-dua hadis yang mulia ini, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mencontohkan bagaimana baginda sendiri lazim melakukan zikir, yang mana sehingga 100 kali, sekurang-kurangnya lebih daripada 70 kali sehingga ke 100 kali dalam sehari. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa membasahi lisan baginda dengan zikir kepada Allah, dan inilah yang sepatutnya kita sebagai umat baginda mencontohi teladan yang telah baginda tunjukkan kepada kita, ya. Maka benarlah seperti firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, yang mana Allah mengatakan bahawa dengan zikrullah, bahawa kita mengingati Allah itu akan menjadikan hati sentiasa menjadi tenang. Alhamdulillah, ya. Mari kita memperbanyakkan zikir, terutamanya pada waktu-waktu sekarang yang mana kita banyak sangat masa terluang dan terlapang sangat-sangat pada masa PKP ini, ya. Jangan kita sekadar menghabiskan masa dengan menonton sahaja berbagai rancangan televisyen yang di-offer pada kita. Tapi pastikan juga kita mengutamakan apakah yang disarankan oleh agama kita. Kita mengambil kesempatan yang begitu banyak yang di-offer oleh Allah dalam bulan Ramadan ini. Jangan kita mensia-siakan waktu dengan perkara-perkara yang lara sahaja, ya. Kemudian kita lihat daripada hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kami menghitung dalam satu majlis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebanyak 100 kali, iaitu baginda mengucapkan, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya, iaitu wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Hadis riwayat Ibnu Daud dan At-Tirmizi, ya. Dalam hadis ini, apa yang kita boleh mengambil pengajarannya adalah di antara adab berdoa, hendaklah kita mengakhiri doa kita itu dengan asma Allah, ya, asma Allah wa Ta'ala, yang mana sesuai dengan doa yang kita mohon. Seperti mana dalam yang Nabi contohkan ini, apabila Nabi memohon Allah agar Allah mengampuni dosa dan menerima taubat baginda, maka baginda mengakhirkannya dengan asma wa sifat Allah, iaitu Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Begitu juga jika kita ingin memohon kepada Allah memurahkan rezeki kita, maka boleh saja kita menutupkan doa kita dengan asma wa sifat Allah, iaitu Ar-Razzaq dan sebagainya, ya, yang mana bersesuaian dengan doa yang kita minta. Okey, hadis ini juga menunjukkan betapa sifat tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rendah hati beliau kepada Allah Azza wa Jalla, ya, yang mana baginda memuji Allah dan memohon keampunan, dan baginda bertaubat kepada Allah, dan baginda menyeru nama Allah, iaitu Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Penyayang, ya.
Sekarang kita tengok apatah lagi hadis-hadis yang mana kita disarankan untuk memperbanyakkan istighfar dan bagaimana Nabi SAW mengajar kita lafaz-lafaz istighfar tersebut ya. Dari Sauban radhiyallahu anhu dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai solat, baginda membaca istighfar 3 kali. Lalu mengucapkan, Ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera dan dari Engkaulah kesejahteraan. Ya? Iaitu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya? Dan salah seorang perawi lagi bertanya, bagaimanakah istighfar itu? Maka jawabnya, Astaghfirullah, Astaghfirullah. 2 kali Nabi menyebutnya ya. Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. So, apa yang dapat kita ambil daripada hadis ini ya, yang mana Nabi SAW mengajarkan kita apabila kita telah selesai solat, hendaklah kita beristighfar sebanyak 3 kali. Ya, iaitu kita mengucapkan seperti yang saya lafazkan tadi, dan zikir-zikir ini juga boleh sahabat seiman mendapatkannya daripada buku-buku zikir setelah solat fardu dan juga ada terkandung dalam Hisnul Muslim ya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bacaan istighfar itu 3 kali dan lafaznya astagfirullah, 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 maka kita tidak boleh ya menambahnya kepada astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ataupun lafaz istighfar yang lain. Contohnya setelah kita habis solat itu, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita tidak boleh membaca syahidul istighfar pada waktu ini, pada masa setelah kita memberi salam macam ni, kerana tidak dicontohkan oleh Rasulullah pada waktu ini untuk membaca syahidul istighfar, sekalipun itulah penghulu istighfar yang terbaik untuk kita baca. Tetapi apabila Nabi SAW mencontohkan kepada kita dengan jumlah zikirnya, dengan tempat di mana zikir itu perlu dibaca, maka hendaklah kita mengambil serius, iaitu tentang ittiba' Rasul, mencontohi Rasul. Ya, apabila dalam keadaan begini Nabi telah memberitahu berapakah jumlah bacaannya, apakah lafaz-lafaznya tertentu, maka hendaklah kita benar-benar mengikuti, mencontohi, iaitu ittiba' kepada Rasul yang telah mencontohkan kepada kita ya. Kecuali dalam zikir-zikir yang umum, maka bolehlah kita membaca syahidul istighfar, membaca lafaz istighfar yang panjang sebagaimana saya contohkan tadi ya. Ini pada saya sangat penting, dan kebanyakan kita beranggapan apabila disuruh beristighfar, maka kita bebas memilih lafaz-lafaz istighfar kita. Tetapi tidak ya, pada masa Nabi SAW telah menunjukkan jumlah istighfar ataupun jumlah zikir itu dan tempat di mana zikir tersebut harus dibaca, maka apabila ada contoh dari Nabi, hendaklah kita ittiba' Rasul, mencontohi sebenar-benarnya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat pahala sunnah ittiba'nya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian kita lihat hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang mana dia berkata, sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan, Maha suci Allah dan aku memujinya, aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya ya. Ini hadis ini bertaraf muttafaqun alaih ya, yang mana dengan lafaz subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka hadisnya bertaraf sahih dan kita boleh melaziminya, membaca zikir-zikir ini sebagai zikir-zikir umum yang mana pada bila masa sahaja dan tidak ada jumlah tertentu yang dikabarkan oleh Nabi, maka kita boleh membacanya dengan jumlah yang kita mampu dan jumlah yang bersesuaian dengan kita suka pada waktu kita terluang itu ya. Kerana tidak adanya tertentu jumlah yang telah dikabarkan oleh Aisyah yang mana Rasulullah berzikir dengan jumlah sekian atau sekian pada zikir yang umum ini ya.
Kemudian kita pergi kepada bagaimana kita ingin meneladani sesungguh-sungguhnya apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita ni ingat bahawa kita melakukan sesuatu itu, ibadah kita bukan hanya kerana ikhlas kepada Allah, tetapi juga harus mencontohi, iaitu ittiba kepada Rasul. Mudah-mudahan dengan kedua syarat itu agar amalan kita diterima Allah. Saya sudahi dengan lafaz Alhamdulillah, kepada segala puji hanya milik Allah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.